Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi, jom pasal sejarah bersama dengan cikgu. Pada sesi kali ini, kita masih lagi dalam bab 6, iaitu ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Tapi ini adalah dalam topik terakhir, iaitu kita akan lihat pula dalam aspek kesan darurat terhadap negara kita. Jom bersama dengan cikgu. Kesan zaman darurat terhadap negara kita ni, kita boleh pecahkan dia kepada dua aspek. Satu aspek politik, satu aspek sosioekonomi. Aspek politik ni ada 3. Manakala aspek sosioekonomi ni ada 4. Untuk aspek politik ni, yang pertamanya adalah peningkatan jumlah kewarganegaraan. Kedua ialah penubuhan Malayan Chinese Association ataupun MCA. Yang ketiga ialah mempercepatkan kemerdekaan. Manakala untuk aspek sosioekonomi pula, kita ada meningkatkan kos perbelanjaan. Yang kedua, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Yang ketiga, merenggangkan hubungan kaum. Dan yang keempat ialah jumlah korban zaman darurat lah. Kita akan nampak lah, apa-apa je berlaku kalau melibatkan peperangan, keganasan akan melibatkan kehilangan nyawa. So, kita lihat dulu dalam aspek politik. Okey, yang pertamanya adalah peningkatan jumlah warga negara, di mana kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Kita dah belajar sebelum ni kan? Di mana akibat daripada kelonggaran syarat kerakyatan ni telah menyebabkan seramai 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah menjadi warga negara bagi Persekutuan Tanah Melayu. Ini kita kata sebagai pengorbanan lah orang Melayu terhadap kaum lain, di mana untuk nak wujudkan perpaduan rakyat ni menyebabkan orang Melayu berkorban hingga membenarkan ataupun sanggup bersetuju untuk melonggarkan syarat kerakyatan ni. Okey, itu dalam peningkatan jumlah warga negara. Jadi kita tengok pula untuk aspek politik yang kedua, iaitu penubuhan MCA ataupun Malayan Chinese Association. Okey, darurat ni telah mendorong Henry Gurney untuk mengambil langkah menawan hati orang Cina ke arah penubuhan parti politik yang berorientasikan tempatan. Jadi di sini Tan Cheng Lock telah membentuk MCA, iaitu Malayan Chinese Association, di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. Malah penubuhan MCA ni telah meyakinkan British lah bahawa bukan semua orang Cina ni menyokong komunis. Jadi di sini kita lihat MCA dia bersedialah untuk berganding bahu dengan kerajaan bagi memerangi komunis, dan sehingga Februari 1953, MCA ni dia dah mempunyai 250,000 orang ahli. Menunjukkan apa? Menunjukkan MCA ni sudah pun mendapat, kita kata, sokongan lah daripada orang-orang Cina ni. Selain daripada itu, MCA juga telah membantu kerajaan lah dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk di Kampung Baru. Dan apa yang MCA lakukan, MCA telah menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Di mana hasil kutipan derma ni sebenarnya akan didermakan kepada penduduk Kampung Baru. Ini sebagai apa? Membantu penduduk Kampung Baru, sebab mereka yang dipindahkan, orang-orang Cina ni yang dipindahkan ke Kampung Baru ni, majoriti daripada mereka akan hilang pekerjaan. Sebab dia dah pindah dari tempat asal ni. Sehingga pertengahan tahun 1953, MCA sebenarnya telah berjaya mengumpul sejumlah 2.5 juta bagi memperbaiki kehidupan penduduk Cina di Kampung Baru. Jadi ini adalah untuk apa? Untuk menjagalah kebajikan orang Cina di Kampung Baru ni. Akibat mungkin kita kata di Kampung Baru pada peringkat awal ni, sebab penduduk dah tak ada kerja. Aktiviti-aktiviti yang sebelum ni yang mereka jalankan tidak dapat dijalankan lagi. Sebab apa? Sebab mereka dah pun berpindah ke tempat baru. Itu sedikitlah tentang MCA
Dan ini kita kata gambarlah yang menunjukkan Tan Cheng Lock. Di tengah ni adalah Tan Cheng Lock bersama dengan sebahagian ahli jawatankuasa MCA. Okey, kita lihat pula dalam aspek politik yang ketiga, iaitu mempercepatkan kemerdekaan. Penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. CLC ni ialah Community Liaison Committee, di mana dengan penubuhan ni telah dapat meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan Parti Perikatan. Parti Perikatan inilah kita akan nampak nanti adanya kerjasama pakatan antara UMNO, MCA dan MIC, iaitu UMNO adalah parti untuk orang Melayu, MCA ialah parti untuk orang Cina, MIC adalah parti untuk orang India, di mana ketiga-tiga parti ini telah bergabung akhirnya membentuk Parti Perikatan. Malah Parti Perikatan nanti akan bertanding di dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya umum 1955 memperlihatkanlah di mana kemenangan kepada Parti Perikatan, iaitu mereka menang kalau kursinya 51 daripada 52 kursi yang dipertandingkan di dalam pilihan raya umum 1955. Jadi dalam pilihan raya ni mereka menang besar. Jadi secara tidak langsung inilah telah memberi keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Jadi di sini bila terbentuknya penubuhan Parti Perikatan ni bermaksud ada kerjasama antara orang Melayu, orang Cina dan orang India. Sebab tu dia memberi keyakinan kepada British yang apa? Persekutuan Tanah Melayu ni dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk ni. Dan dengan pemberian kemerdekaan ni secara tidak langsung akan menyebabkan nanti PKM dah tidak ada lagi alasan untuk meneruskan perjuangannya. Sebab antara kita kata alasan PKM ni adalah untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Jadi dah diberi kemerdekaan. Jadi apa lagi yang nak diperjuangkan oleh mereka kan? Ini secara tidak langsung akan dapat apa? Mengurangkan pengaruh komunis di Tanah Melayu. Okey, jom kita tengok pula dalam aspek sosioekonomi. Sosioekonomi tadi kita lihat ada 4 tadi kan. Jadi kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama ialah meningkatkan kos perbelanjaan, di mana darurat ni sebenarnya telah menjejaskan perkembangan ekonomi. Kan sebab banyak benda tak boleh berlaku kan. Malah berlaku juga kita kata sekatan-sekatan ke atas penduduk menyebabkan perkembangan ekonomi terjejas dan juga telah meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat adalah sebanyak 250,000 hingga 300,000 sehari. Malah kerajaan telah membelanjakan lebih daripada 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk membantras komunis. Jadi di sini kita boleh lihatlah di mana kerajaan memang telah membelanjakan kos yang sangat besar. Malah kerajaan telah membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan tu. Itu yang kita kata apa dalam rancangan Bridge Kampung Baru tu. Kampung Baru tu melibatkan kos perbelanjaan yang sangat besar. Dan pada tahun 1950 hingga 1953, perbelanjaan kerajaan telah dianggarkan lebih 7 juta untuk pembangunan kampung baru ni. Jadi itu dari segi meningkatkan kos perbelanjaan. So kita tengok pula yang kedua, iaitu menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Di mana di sini kawasan ladang dan lombong memang menjadi sasaran komunis untuk apa? Untuk menjadikan ekonomi British ni kita kata terjejas. Oleh itu, apa yang komunis ni buat? Dia sasarkan ladang dengan lombong untuk apa? Untuk dimusnahkan. Jadi akibat daripada kegiatan komunis ni telah menyebabkan pengeluaran padi dan makanan lain jadi semakin kurang. Malah harga barang makanan dan keperluan harian pula dah jadi apa? Melambung tinggi. Maksudnya harga dia jadi tinggi. Dan peniaga
pekedai, pengusaha kebun, peladang, pelombong, mereka ni pula mengalami kesukaran kerana apa? Golongan ni telah menjadi sasaran peras ugut komunis untuk dapatkan wang dan bekalan makanan. Jadi kegagalan memenuhi tuntutan komunis ni menyebabkan kemusnahanlah kepada lombong, ladang, kedai dan juga turut mengancam nyawa penduduk. Selain daripada itu, penduduk juga sukar bergerak dan memperolehi bekalan makanan. Ini kerana mereka terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang telah dikenakan oleh kerajaan sebab waktu ini waktu darurat. Dan penduduk juga tidak dapat untuk menjalankan kegiatan harian mereka. Malah, ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Jadi, bila perintah berkurung ni, penduduk memang tidak boleh keluar dari rumah. Jadi, bagaimana untuk mereka nak bekerja, mereka nak bergerak untuk dapatkan makanan dan sebagainya. Jadi, ini yang kita nampak yang telah menyusahkan penduduk di sini, yang membawa kepada kesulitan, penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat itu sendiri. Selain daripada itu, adanya catuan bekalan makanan. Catuan bekalan makanan ni telah dikenakan oleh kerajaan, telah menyebabkan penduduk ni ataupun rakyat ni terpaksa bergantung kepada ubi kayu, keledek dan juga jagung. Sebab apa? Sebab makanan macam beras ke apa sekarang ni, dia jadi tak cukup untuk keluarga. Jadi oleh sebab tu, mereka terpaksalah cari alternatif lain. Dengan apa? Mereka bergantung dengan ubi kayu, keledek dan juga jagung. Jadi itu dalam kesan yang kedua, iaitu menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Gambar ni menunjukkan pemeriksaan oleh pasukan keselamatan dan juga Home Guard dalam mengawal, kita katalah, pergerakan penduduk. Setiap kenderaan, setiap orang yang lalu di pos-pos kawalan ni akan diperiksa dengan teliti. Ini yang kita kata pergerakan penduduk pada waktu ni memang terbatas disebabkan oleh kawalan-kawalan yang telah dikenakan. Jadi, jom kita tengok pula kesan yang ketiga, di mana kesan dalam aspek sosioekonomi akibat daripada zaman darurat ni ialah telah merenggangkan hubungan kaum. Bagaimana pula dia merenggangkan hubungan kaum? Jom kita tengok satu persatu. Di mana dengan adanya rancangan penempatan semula kampung baru, kita lihatlah bahawa dia ni lebih didominasi oleh kaum tertentu. Orang Cina ni telah dikumpulkan di kawasan pertempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan yang lain. Maksudnya tak bercampur antara kaum ni. Dan pertempatan baharu ni sebenarnya telah dilengkapi dengan prasarana, dan biasanya kampung barulah kiranya, penempatan baru ni maksudnya kampung barulah. Kampung baru ni akan berkembang dan menjadi bandar baharu. Manakala untuk orang Melayu pula, mereka lebih tertumpu di kawasan kampung. Jadi kalau di kawasan kampung, nampaklah serba kekuranganlah kehidupan orang Melayu pada waktu ni. Malah adanya kawalan keselamatan yang ketat. Bila adanya kawalan keselamatan yang ketat, telah menyebabkan hubungan antara kaum ni jadi terbatas. Jadi mereka tak boleh berjumpa. Kita tengok kan sebelum ni kan, di mana kampung baru ni penempatan dia hanya untuk apa? Kaum yang sama. Jadi lagilah sukar untuk kaum-kaum yang ada ni untuk kita kata apa? Berjumpa sesama mereka. Mereka hanya berjumpa di dalam kaum mereka sendiri saja. Dan kehidupan ini sebenarnya tidak memberi ruang kepada penduduk kampung baru ni untuk bersosial dengan kaum lain. Cikgu sebut tadilah sebab keterbatasan tu, dia tak boleh nak bergerak. Dan akhirnya pengasingan yang telah dibuat oleh British ni telah menyebabkan hubungan antara kaum menjadi semakin renggang. Jadi kita lihat pula kesan yang keempat, iaitu jumlah korban zaman darurat. Bila kita bercerita dengan jumlah korban ni, kita dapat lihatlah di mana banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam yang terkorban akibat daripada keganasan komunis ni. Dan darurat juga telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Sebab apa di sini dikata penderitaan dan kesengsaraan?
Macam cikgu dah terang dah sebelum ni lah, di mana semasa zaman darurat, penduduk sukar nak bergerak. Perintah berkurung dikenakan. Jadi penduduk tak boleh keluar rumah. Penduduk tak boleh bekerja. Penduduk tidak boleh menjalankan aktiviti hariannya. Setiap kali kalau mereka keluar pun, mereka akan melalui pos kawalan di mana mereka akan diperiksa dengan terperinci. Malah pada zaman darurat juga menyebabkan bekalan makanan tak cukup. Dan selain daripada itu apa lagi? Harga barang. Harga barang pun melambung tinggi. Jadi inilah yang kita nampak yang membawa kepada penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk tanah Melayu. Kita tengok pula penamatan darurat. Penamatan darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Malah darurat ni berlangsung selama 12 tahun. Sebab dia start 1948 hingga 1960. Jadi 12 tahun. Jadi tempoh ni sebenarnya telah membawa kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan selama 12 tahun ni. Jadi kesengsaraan dan kesulitan ni yang cikgu baru terang kejap tadi. Tindakan komunis ni pula. Tindakan komunis ni yang telah memusnahkan kemudahan asas serta menyerang penduduk dan anggota keselamatan telah menyebabkan huru-hara berlaku dekat negara kita. Dan daripada sini disebabkan oleh keganasan komunis ni, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk membantras komunis ni dan untuk mengembalikan keamanan negara kita. Ini cikgu dah terang dah dalam sesi sebelum ni kan. Kalau kamu dapat recall balik, di mana kita belajar mengenai 6.3, usaha-usaha dalam membantras ancaman komunis, yang mana kita ada 9 usaha yang telah dilakukan oleh British untuk membantras ancaman komunis ni. Jadi kalau dah agak lupa, boleh tengok balik yang sesi kita sebelum ni, iaitu 6.3, usaha menangani ancaman komunis. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita dah sekarang ni sebuah negara yang berdaulat kan. Kita mestilah menghargai keamanan yang telah kita kecapi sekarang ni. Dan kalau boleh, kita ni bersama-sama sebab kita adalah warga negara Malaysia warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Jadi kita mestilah bersama-sama untuk mempertahankan negara kita daripada musuh. Gambar ni menunjukkan di mana Tunku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri Tanah Melayu pada waktu ni, ini gambar Tunku Abdul Rahman, sedang menandatangani penamatan Ordinan Peraturan-Peraturan Darurat 1948. Jadi, itu saja yang dapat cikgu kongsikan bersama kamu dalam sesi pada kali ini. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan ni kamu dapat manfaat daripada sini dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi, sekian dahulu daripada cikgu. Cikgu berhenti di sini dahulu. So, berjumpa lagi dalam sesi-sesi video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.